Salam sejahtera dan selamat kembali ke Berita Harian. Pada hari ini, fokus utama kita ialah inflasi di Malaysia. Selamat pagi, Cik. Saya wartawan daripada Berita Harian. Boleh saya mewawancarai Cik berkaitan dengan kesan-kesan inflasi terhadap pelajar? Selamat pagi. Boleh, silakan. Bolehkah Cik kongsi dengan kami apakah yang dimaksudkan oleh inflasi? Boleh. Dalam pengetahuan saya, inflasi itu merujuk kepada peningkatan harga barang. Betul. Setakat ini, pernah tak kehidupan Cik dipengaruhi oleh inflasi? Ada. Jika penerbangan semakin meningkat dan pembelajaran seharian juga semakin banyak. Saya amat risau kerana penambahan pembelajaran ini akan menambah beban ibu bapa saya. Terima kasih, Cik. Boleh Cik terangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan kesan tersebut? Setiap semester, saya akan bayar sekurang-kurangnya 200 lebih dalam pembelian tiket penerbangan untuk balik kampung. Selain itu, saya akan bayar RM1.10 untuk 2 biji telur di kios college atau membeli makanan segera seperti Maggi Kari, juga berharga RM6 dan lebih. Terima kasih Cik atas informasi tersebut. Kerjasama Cik amat kami hargai. Sama-sama. Daripada temu bual tersebut, kita boleh lihat kesan yang dibawa oleh inflasi dan keadaan ini amat merisaukan rakyat Malaysia kerana kenaikan harga barang tidak seiring dengan nilai mata wang. Sekian daripada Berita Harian. Terima kasih. You tahu tak, I penat hari ni ayah ajar budak-budak kat sekolah tu. Semua beli-belinya tak faham-faham. Ya, ada lagi budak yang tak buat kerja. Memang berang dengan budak. Rasa I nak beli barang-barang dapur lah. Tapi I baru dapat gaji. So I tak tahu dah gaji I cukup ke tak nak beli. Sebab barang mahal tau sekarang. Ya, mana mahal sangat. Saya pun tak tahu dia cukup ke tak. Dah gaji, cikgu pun gaji kecil. Tengok ni, barangnya dah sampai RM1.20 tau tak? Ya, nak beli barang dapur nanti. Habis RM1,000. Belum lagi bayar kereta, bayar insurans, bayar rumah. Yolah, kita makan ni, lepas ni kita main bil-bil. Jom. 3 jam kemudian. Ikan dan sayur mahal tu sangat. Tukar 50, haram tak nampak apa. Kau tengok ni. RM7 lebih mahal. Mahal. Kenapa macam mahal sangat harga ni? Dulu rasa macam murah. Kalau mahal macam ni, nak beli ke tak ni ya? Aina, buat apa kat sini? Nak? Dah. Oh, ni saya tengah tengok telur ni. Nak beli. Tapi tengok macam mahal. RM4.8? Mahal je. Itulah, hari tu pun saya tengok harga dia murah. Lepas tu kenapa tiba-tiba naik? Itu lah, itu harga macam RM3.5 je. Benda ni sepatutnya tak boleh berlaku sebab kita ni sebagai pelajar. Kita banyak nak guna tau duit tu. Lepas tu dah tengok telur macam ni, macam mana kita nak beli? Kita pun terpaksa nak satu makanan semua sebab benda macam ni lah. Itu lah, kita kan pelajar. Lepas tu diorang jual mahal, kita ni kan banyak duit. Ni, RM10 pun RM10.5. Ya, saya
sangatlah tak puas hati tau dengan peningkatan harga ni. Ini mesti dikaitkan dengan inflasi, betul tak? Betul. Rasanya ni kesan buruk inflasi kepada negara kita. Kita patut membanteras benda ni daripada terus teruk berlaku. Betul? Ish, tak payahlah beli telur ni, tak jadilah. Baik balik rumah makan nasi je. Tak jadi lah beli kau gig ni. Bukan orang baru muda pun. Ha? Biarlah bau busuk pun. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Normala binti Osman dan rakan-rakan sekumpulan. Saya Aina Syakira bersama Rani, Doris, Sabrina, Nabila dan juga Ain merupakan ahli daripada kumpulan 5. Kami akan membentangkan tentang peningkatan inflasi di Malaysia. Seterusnya. Inflasi membawa masuk satu kenaikan dalam tingkat harga umum barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi dari semasa ke semasa. Dengan peningkatan tingkat harga umum, setiap unit mata wang cuma dapat membeli barangan dan perkhidmatan dalam jumlah yang kurang daripada sebelumnya. Oleh itu, inflasi juga mencerminkan penurunan dalam kuasa beli wang iaitu satu kehilangan nilai sebenar dalam medium pertukaran dalaman dan unit akaun dalam sesebuah ekonomi. Satu ukuran utama bagi inflasi harga adalah kadar inflasi iaitu perubahan peratusan tahunan di dalam sesuatu indeks harga umum. Kebiasaannya disebut sebagai indeks harga pengguna dari semasa ke semasa. Seterusnya, Rani akan membincangkan selanjutnya tentang isu inflasi ini. Ini merupakan keratan akhbar yang membuktikan bahawa kadar inflasi di Malaysia kian meningkat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed, kenaikan ini didorong oleh komponen makanan di luar rumah yang meningkat sebanyak 6.4%. Bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, inflasi di negara kita dijangka terus meningkat. Maka dengan itu, faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Malaysia akan dibincangkan. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar inflasi di Malaysia. Yang pertama ialah inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini berlaku disebabkan oleh permintaan melebihi bekalan barangan atau perkhidmatan dalam masa yang singkat. Ia juga berpunca daripada ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah negara. Keadaan ini boleh dilihat di negara kita, Malaysia, mengalami peningkatan jumlah permintaan dan ianya berpunca daripada peningkatan tingkat pendapatan. Yang kedua ialah peningkatan penawaran wang. Selaku pihak berkuasa kewangan, Bank Pusat diberikan hak eksklusif oleh pihak kerajaan untuk mencetak mata wang. Bank Pusat akan mengeluarkan wang baru berdasarkan sandaran tertentu yang terdiri daripada standard, emas, pertukaran asing, bil perbendaraan atau baki di Bank Pusat. Faktor yang ketiga ialah inflasi tolakan kos. Inflasi tolakan kos adalah disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran yang tinggi. Apabila kos pengeluaran meningkat, maka pengeluar akan masih dapat memaksimumkan keuntungan. Apabila kadar minimum gaji meningkat, ini akan menyebabkan majikan atau syarikat menaikkan kos barangan atau perkhidmatan mereka. Kesannya perbelanjaan negara akan meningkat. Pekerja juga diminta untuk memendekkan masa bekerja bagi mengurangkan jumlah amaun gaji yang perlu dibayar oleh majikan. Dan faktor yang terakhir adalah penurunan pertukaran wang. Pertukaran asing diperlukan apabila sesebuah negara menjalankan aktiviti antarabangsa dengan negara yang lain. Bagi sesebuah negara yang mengalami kadar inflasi yang lebih rendah, nilai mata wang negara tersebut adalah lebih tinggi berbanding dengan negara yang mempunyai kadar inflasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Amerika Syarikat mempunyai nilai mata wang yang lebih tinggi berbanding Malaysia, iaitu 1 USD bersamaan dengan RM4.42. Ia bermaksud Amerika Syarikat mempunyai kadar pertukaran asing yang lebih baik. Seterusnya, antara kesan buruk inflasi yang menyelah, yang pertama adalah penurunan kuasa beli masyarakat, terutamanya golongan B40. Barangan keperluan merupakan sebahagian besar pada bajet mereka. Hal ini memaksa masyarakat mengubah cara perbelanjaan mereka dengan mengutamakan pembelian barang keperluan. Oleh sebab turunnya kuasa beli, masyarakat terpaksa membeli barang dalam kuantiti kecil di kedai harga yang murah. Kesan kedua adalah apabila inflasi berada pada tahap tinggi, kos sara hidup akan meningkat dan orang ramai akan membelanjakan lebih banyak wang untuk barang seperti makanan dan sewa. Ini kerana inflasi menjadikan wang yang kita perolehi semakin kurang nilainya dari semasa ke semasa. Kesan ketiga, apabila harga meningkat, pekerja akan demand untuk gaji yang lebih tinggi. Ini boleh membawa kepada kenaikan harga masa depan. Kenaikan harga mendorong orang ramai untuk membeli lebih banyak produk pada masa sekarang sebelum harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Dan kesan terakhir, menurut KDNK tahun 2021, ekonomi kita berkembang paling corot berbanding dengan negara ASEAN lain.
Memandangkan inflasi semakin berleluasa, Bank Pusat telah mengetatkan dasar monetarinya dengan bekalan wang semakin kurang, kredit menjadi lebih mahal dan keperluan kredit semakin ketat. Memandangkan ramai orang memerlukan kredit untuk membuat pembelian besar, hal demikian membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Seterusnya saya pas kepada Sabrina. Seterusnya, mari kita memahami langkah mengatasi inflasi dari segi kerajaan, peniaga dan usahawan serta individu. Peranan kerajaan yang pertama dalam mengatasi inflasi ialah memantau harga barangan di pasaran serta melaksanakan audit stok barangan. Hal ini adalah demikian kerana untuk mengelakkan peniaga menaikkan harga barangan secara sesuka hati dan menyebabkan peniaga menolak stok barang apabila tiba musim darurat seperti pandemik COVID-19. Seterusnya, kerajaan juga perlu mengawal import dan ekspor barangan untuk menstabilkan harga barangan. Kerajaan juga perlu memastikan stok barangan adalah sentiasa mencukupi serta menampung jumlah permintaan di pasaran. Seterusnya, peranan peniaga dan usahawan dalam mengatasi inflasi yang pertama ialah peniaga perlu sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam perniagaan. Hal ini dapat memastikan keadilan terhadap semua pihak dapat dijaga serta mengurangkan inflasi. Banyak kes inflasi adalah berarti disebabkan oleh peniaga yang tidak jujur dan tidak berkelakuan adil seperti menaikkan harga barang sesuka hati dan menyorok stok barang. Peranan individu peniaga dalam menyemai nilai-nilai tersebut seperti jujur dalam diri mereka perlu dipastikan. Seterusnya, meneroka potensi teknologi di negara kita oleh usahawan-usahawan untuk meningkatkan produktiviti barangan. Penyelidikan terhadap teknologi dan tanaman perlu diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran barang dan mengatasi inflasi. Seterusnya, peranan individu dalam mengatasi inflasi di negara kita. Yang pertama ialah sentiasa mengamalkan amalan berjimat cermat dalam kehidupan. Pemborosan dan pembagian barangan akan menyebabkan inflasi semakin serius. Jadi, individu perlu mengamalkan amalan berbelanja dengan berhemat di mana keperluan perlu didahulukan daripada kehendak. Individu juga perlu rasional dan bijak membuat keputusan semasa berbelanja. Seterusnya, individu perlu peka terhadap hak-hak pengguna supaya tidak mudah dieksploitasi oleh peniaga. Individu disarankan untuk melapor kepada agensi yang bertanggungjawab untuk tindakan tegas, hukuman dan penalti kepada peniaga yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang. Secara umumnya, 3 pengajaran boleh diambil dari isu inflasi. Pertama, isu inflasi tidak boleh diatasi dalam masa yang singkat dengan mencipta mata wang yang banyak. Ciptaan tersebut tidak boleh selesaikan masalah keperluan barang harian semakin tinggi kerana kadar pertambahan barangan masih rendah berbanding dengan kadar penambahan mata wang. Kedua, kita tidak patut mengeruk barangan harian dalam kuantiti yang banyak. Hal ini demikian kerana tindakan tersebut hanya akan menjadikan isu inflasi semakin teruk kerana tindakan ini akan menyebabkan kekurangan stok barang di pasaran, maka keperluan dan harga barang tersebut juga akan menaik. Contoh yang bersesuaian dengan pengajaran ini merupakan contoh topeng muka 3 lapis yang dijual pada tahun 2020, iaitu semasa Malaysia baru diancam oleh wabak COVID-19. Akhir sekali, kita harus memperolehi pengetahuan am tentang isu semasa iaitu inflasi untuk mengelakkan diri daripada terikut pendapat orang lain seperti kebal dicucuk hidup. Kita juga perlu bersifat tenang dan rasional supaya masalah inflasi di Malaysia tidak akan teruk seperti kes Zimbabwe. Kesimpulannya, majoriti kes inflasi membawa kesan negatif kepada ekonomi negara. Kerajaan memerlukan kos, masa dan tenaga yang lebih untuk mencapai kestabilan ekonomi negara. Peningkatan inflasi secara mendadak akan menyebabkan pengguna di Malaysia terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Oleh itu, kerajaan perlu merancang strategi untuk mengatasi masalah inflasi dengan menggunakan dasar-dasar ekonomi yang sejajar dengannya. Sekian, terima kasih. Tak payah nak buat apa dulu. Tak apa pun dia buat bloopers. Okay guys. Okay, hari ni dia nak makan-makan. Homemade kuih bangkit. Okay. Makan-makan. Cepatlah aku nak terkentut ni. Tak boleh sebab ada setempat. Saya cakap hantar aku yang buat. Mahal, mahal. Kau jangan record muka aku.